Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan ke-13. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, kerana dengan izinnya kita dapat sampai ke 13 Ramadan tahun ini. Moga Allah memberi kita kesihatan dan umur yang panjang untuk kita sama-sama menyelusuri hari-hari Ramadan yang bakal datang, insya-Allah. Baik, seiring dengan hari yang ke-13 Ramadan hari ini, kita akan lihat sedikit kupasan juzuk ke-13 dalam siri 30 hari mengenal Al-Quran harian kita ini. Baik, juzuk ke-13 ini mengandungi 3 buah surah, iaitu sambungan dari surah Yusuf dari ayat ke-53 sehingga tamat, kemudian diikuti dengan keseluruhan surah Ar-Ra'd dan diakhiri dengan surah Ibrahim dari ayat pertama sehingga ayat ke-52, iaitu keseluruhan surah Ibrahim. Baik, kita mulakan perkongsian kita pada hari ini dengan surah Yusuf. Dalam perkongsian juzuk ke-12 semalam ada disebutkan tentang penamaan surah ini kerana mengisahkan tentang kisah Nabi Yusuf AS. Surah ini disebut sebagai Ahsanal Qasas, yakni sebaik-baik kisah, kerana individu-individu yang terdapat di dalam kisah ini kita dapat lihat pengakhiran mereka merupakan pengakhiran yang baik. Sebagai contoh, Nabi Yusuf AS sendiri yang kita tahu permulaan hidupnya diuji dengan pelbagai bentuk ujian. Antaranya seperti apabila Nabi Yusuf AS dicampakkan ke dalam telaga oleh adik-beradiknya sendiri, dan satu lagi bentuk ujian apabila beliau dijual kepada seorang raja ini. Baik, tetapi pengakhirannya kita dapat lihat apabila Nabi Yusuf AS menjadi seorang yang mempunyai kekuasaan dan juga kedudukan lah. Baik, selain daripada Nabi Yusuf AS sendiri, watak-watak lain di dalam kisah ini seperti saudara-saudara Nabi Yusuf yang pada awalnya terpedaya dengan bisikan iblis dan akhirnya lah berbalik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan watak-watak lain yang juga mempunyai pengakhiran yang baik. Maka sebab-sebab itulah surah ini disebutkan sebagai surah sebaik-baik kisah. Oleh itu, kita pada zaman ini bolehlah kita mengambil ibrah atau mengambil pengajaran dengan sentiasa berusaha untuk perbaiki diri kita, walaupun pada hakikatnya kita tidak terlepas daripada perbuat dosa. Perlu kita ingat, keadaan semasa kita tidak menjanjikan syurga atau neraka. Boleh jadi kita merupakan seorang yang rajin beribadah, tetapi pengakhiran kita mungkin terpesong daripada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah kita antara orang-orang yang rugi, na'udzubillah. Begitu juga dengan sekiranya kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sekiranya kita sempat bertaubat dan berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka boleh jadi itu merupakan sebaik-baik pengakhiran untuk kita. Baik, jadi sama-samalah kita bermuhasabah diri untuk perbaiki diri kita dan berdoalah agar hati kita dan keimanan kita ini ditetapkan di jalan yang diredai oleh Allah. Baik, kita tahu surah Yusuf ini keseluruhannya mengisahkan tentang Nabi Yusuf AS, dan kisah ini bukan saja diturunkan, malah kisah ini diturunkan ketika Nabi SAW berhadapan dengan ujian yang getir dan mencabar daripada kaum musyrikin Mekah lah. Maka surah ini dia berbentuk motivasi kepada Rasulullah SAW untuk bersabar menghadapi ujian yang beliau hadapi itu. Malah surah ini bukan sahaja satu bentuk motivasi kepada Rasul tercinta kita, tetapi juga kepada kita. Antara pengajaran kesabaran yang boleh kita dapat dari kisah Nabi Yusuf AS ialah apabila Nabi Yaqub, yakni ayahanda kepada Nabi Yusuf, sangat bersabar apabila dikabarkan bahawa anak kesayangannya Nabi Yusuf telah terbunuh. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya sendiri ke dalam telaga. Cuba kita fikirkan, sekiranya kita dibuang oleh ahli keluarga kita sebegini. Sungguh besar ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf AS. Besar juga kesabarannya menghadapi ujian tersebut. Yang ketiga ialah apabila Nabi Yusuf AS difitnah oleh isteri raja dan juga ujian godaan wanita-wanita lain. Bukan mudah untuk kita hadapi ujian fitnah ataupun difitnah ini,
kerana apabila kita berusaha untuk menjaga nama baik kita sepanjang hayat kita, timbul satu fitnah yang sama sekali menghitamkan terus imej kita di mata dunia. Macam mana kita hendak berhadapan dengan dunia luar nanti? Maka kisah ini mengajarkan untuk kita sama-sama bersabar dengan ujian di fitnah seperti ini. Malah kita ini umat Rasulullah SAW ialah umat yang akan berhadapan dengan sebesar-besar fitnah, iaitu fitnah Dajjal. Baik, Nabi Yusuf AS juga diuji dengan dimasukkan ke dalam penjara atas kesalahan yang sama sekali tidak dilakukannya. Masuk penjara ini bukanlah sesuatu yang menyeronokkan, kerana masuk penjara ini dia menghalang kita dari segi aktiviti harian kita, tiadanya kebebasan untuk berjalan dan sebagainya lah. Tambahan pula apabila dipenjarakan atas kesalahan yang tidak dilakukan sama sekali. Semoga Allah sentiasa menjadikanlah kita antara orang-orang yang sentiasa bersabar. Amin. Baik, surah yang kedua di dalam juzuk ini ialah surah Ar-Ra'd. Dan surah Ar-Ra'd ini bermaksud buruh. Surah ini merupakan satu surah yang berbicara tentang bagaimana kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menyebut guruh, kita akan terbayang satu bunyi yang kuat yang mungkin bergetarkan hati-hati kita. Tetapi sesuatu makna itu, makna kepada perkataan itu bergantung kepada cara kita melihatnya. Guruh ini memang secara sekali dengar mungkin agak menggetarkan, tapi guruh ini juga merupakan satu petanda kepada hujan yang kita semua sedia maklum hujan ni adalah satu bentuk nikmat kepada kita. Maka seiring dengan itulah tema surah ini dia menerangkan tentang kekuatan kebenaran dan juga kelemahan kebatilan. Okey, seringkali kita melabelkan kebenaran itu adalah untuk orang yang lemah dan tidak berasas lah. Dan tapi hakikatnya kebenaran itu ialah memberi kita keyakinan. Kebenaran itulah yang memberi kita kekuatan dari segi emosi dan juga rohani. Malah kebenaran itu boleh ada kalanya mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kisah 3 orang sahabat yang tidak dapat menyertai peperangan Tabuk. Lalu mereka berjumpa Rasulullah SAW dan berkata benarlah kepada Rasulullah, berjujur dengan Rasulullah SAW, berkata mengapa mereka tidak dapat sertai peperangan tersebut. Pada awalnya mereka didenda, tapi kerana tidak menyertai peperangan tersebut, namun sebab kejujuran mereka, sebab kebenaran tersebut, kemudiannya diiktiraf kejujuran mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehlah rujuk siri juzuk ke-11 untuk details kisah ini. Baik, surah Ar-Ra'd juga ada menyebut tentang hati seorang manusia. Bagaimana kita hendak membersihkan hati kita dari perkara-perkara yang melalaikan dan juga menjadikan hati kita ini tenang, iaitu dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-28 surah Ar-Ra'd menjelaskan, yakni orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Baik, maka apabila kita diselubungi dengan masalah-masalah dalam studies, masalah dalam kehidupan, hati tak tenteram, maka Allah mengajar kita untuk berbalik dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dialah yang maha penyayang yang menjaga hati-hati kita semua. Selain itu, surah ini juga merakamkan kepentingan menguasai bahasa Arab agar kita dapat memahami Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ke-37 surah ini, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran sebagai hukum dalam bahasa Arab. Baik, itu adalah ringkasan surah Ar-Ra'd. Surah yang seterusnya di dalam juzuk ini ialah surah Ibrahim, yang dinamakan Ibrahim seiring dengan nama Nabi Ibrahim AS. Baik, surah ini dimulakan dengan keindahan Al-Quran, di mana Al-Quran berfungsi untuk mengeluarkan umat manusia dari gelap kepada cahaya keimanan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat pertama surah Ibrahim, inilah kitab, yakni Al-Quran, kami turunkan kepada dia, kepadamu wahai Muhammad,
supaya engkau mengeluarkan umat manusia dari gelap gelita kufur kepada cahaya keimanan. Keindahan Al-Quran ini juga dikisahkan di penghujung surah ini apabila diceritakan bahawa Al-Quran ini diturunkan sebagai peringatan dan juga nasihat kepada umat manusia. Firman Allah SWT di dalam ayat ke-52 surah ini, Al-Quran ini disampaikan kepada manusia supaya mereka diberi ingat dan diberi nasihat dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahawa sesungguhnya Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Keindahan Al-Quran ini malah diteruskan lagi apabila kita dapat lihat kesinambungan surah sebelumnya, surah Ar-Ra'd. Surah sebelumnya ada menceritakan tentang kepentingan menguasai bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Surah Ibrahim pula menampakkan kesinambungannya apabila menyebut tentang hikmah Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Akhir sekali, surah Ibrahim juga mengandungi banyak doa-doa yang boleh kita amalkan dalam kehidupan harian kita. Antaranya di dalam ayat ke-35, apabila Nabi Ibrahim AS berdoa agar dijauhkan diri dan keluarga dari penyembahan berhala. Seterusnya di dalam ayat ke-37, di mana Nabi Ibrahim AS berdoa agar dikurniakan rezeki dalam berbentuk buah-buahan dan tanaman. Di dalam ayat ke-40, di mana Nabi Ibrahim AS berdoa agar diri dan keluarganya terdiri dari golongan yang mendirikan solat. Dan seterusnya di ayat ke-41, di mana Nabi Ibrahim AS memohon keampunan bagi diri, keluarga dan juga orang-orang yang beriman. Baik, jadi ini merupakan serba sedikitlah perkongsian ringkas juzuk ke-13 pada hari ini. Semoga setiap perkongsian yang diberikan itu bermanfaat untuk para penonton sekalian, dan sehingga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.